Assalamualaikum, nama aku Bamboy dan welcome to channel Bamboy TV di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan eksotik macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangatlah appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Selalunya lah kan, serial killer yang famous dalam sejarah adalah mereka yang ada kehidupan yang baik. Seperti John Wayne Gacy, The Killer Clown. Dia mempunyai syarikat pembinaan dan adalah orang yang disukai ramai. Dia selalu sangat dress up kostum badut untuk birthday party anak-anak jirannya. Tetapi di belakang, dia adalah orang yang bertanggungjawab membunuh lebih daripada 33 orang lelaki. Contoh kedua adalah Ted Bundy. Dia ni adalah seorang graduan undang-undang tau. Dia mempunyai family dan pernah bekerja sebagai penolong pengarah untuk crime prevention di Seattle. Dia juga telah mengarang sebuah pamphlet tentang pencegahan aktiviti rogol untuk para wanita. Tetapi pada hakikatnya, Mamat ni lah yang bertanggungjawab merogol, menyeksa dan membunuh wanita. Dia telah disabitkan kesalahan membunuh seramai 30 orang wanita. Akan tetapi, ramai yang beranggapan mangsanya lebih daripada 100 orang. So pendek kata, pembunuh ni hidup di kalangan kita. Mungkin boleh jadi jiran kita, rakan sekerja, or even kawan baik kita sendiri. Kita tak akan tahu guys. Percaya tak kalau Abang Boy cakap satu di antara 100 orang adalah seorang psikopat? Ini menurut kajian tau. Walaupun macam tu, tak semua psikopat adalah pembunuh, tetapi kebanyakan pembunuh adalah psikopat. Abang Boy bukan nak sembang pasal penyakit mental psikopat hari ni, tetapi Abang Boy nak sembang pasal satu siri pembunuhan yang dilakukan oleh seorang psikopat. Kejadian ni berlaku pada tahun 2006 di India. Kes ni lebih famous dikenali sebagai Noida serial murder. Abang Boy bagi warning awal-awal. Kes ni terlalu banyak plot twist guys. Serius macam movie Tamil. So, tanpa buang masa, let's go. Rumah bernombor 5 di kawasan Sektor 31 Blok D adalah kawasan perumahan mewah di tengah-tengah perkampungan Natari, daerah Uttar Pradesh, India. Rumah ni dinamakan The House of Horror oleh masyarakat setempat apabila pada 29 hari bulan Disember 2006, polis menemukan rangka mayat kanak-kanak yang telah dilaporkan hilang di area berdekatan. Rangka-rangka tu ditemui di dalam sistem pembutungan di belakang rumah tu. Pemilik rumah tu adalah seorang businessman yang sangat kaya. Turut bersamanya ketika dibekas adalah seorang pembantu. Kawasan perumahan ni memang mewah lah. Akan tetapi di kawasan sekeliling adalah rumah-rumah setinggan je guys. Rata-rata penduduk dekat situ adalah terdiri daripada orang-orang miskin tegak. Ini jenis mak bapak yang kerja tapi gaji ciput gila kot. Even anak-anak diorang pun tak pergi ke sekolah. Kawasan ni memang prime area untuk kes-kes penculikan kanak-kanak. Even pelacuran kanak-kanak pun memang bersepah lah. Tempat ni pada mulanya kawasan kampung. Tiba-tiba dekat sebelah rumah-rumah Sting Garden ni ada gated housing area di mana rumah-rumah sangat-sangat besar guys. Dah macam istana dah design rumah diorang ni. So memang korang boleh nampak dia punya kontra tu. Hanya ada sebatang jalan je yang memisahkan di antara kedua kawasan ni. So kita berbalik kepada rumah nombor 5 ni. Rakyat setempat mengatakan yang rumah ni memang sangat-sangat famous disebabkan selalu mengadakan parti. Dan dia punya tetamu bukan kaleng-kaleng guys. Ada pelakon yang datang, datuk bandar, polis berjawatan tinggi, even ahli politik pun pernah menjadi tetamu untuk parti ke rumah ni. Bukan setakat tu je rumah ni famous. Dikatakan hampir setiap malam akan ada kupu-kupu malam singgah ke rumah tu. Tapi so far itu je yang masyarakat setempat ni tahu. Diorang tak tahu pun kejadian ngeri yang berlaku dekat dalam rumah tu. Semuanya bermula pada awal tahun 2005 di mana kes kehilangan kanak-kanak makin menjadi-jadi dekat area tu. Mak bapak budak-budak ni ada juga try untuk buat report kehilangan anak diorang. Tetapi macam korang tengok dekat dalam movie Tamil lah, polis memang tak layan, siap halau lagi. Korang kena tahu tau, dekat sana masyarakat kalau boleh tak nak ada kena-mengena pun dengan polis. Sebab kalau diorang berurusan dengan polis, ada kemungkinan yang tukar report tu akan kena pau. Tambah-tambah pula yang tukar report ni adalah daripada kasta bawahan. Corruption dekat sana memang gila-gila teruk guys.
Setiap kali diorang pergi buat report, memang tak akan dilayan. Polis seboleh-bolehnya tak nak buka FIR ataupun First Incident Report. Sebab kalau diorang buka report tu, confirm diorang kena buat kerja. Yang diorang nak adalah bertenang, tunggu gaji setiap bulan. Itu je. Tapi benda ni dululah. Sekarang dah okey dah kot rasanya. Okey, kita continue. Walaupun tak ada report official, bilangan kehilangan kanak-kanak dekat area tu makin hari makin bertambah guys. Disebabkan tak diendahkan, masyarakat mula mengadakan tunjuk perasaan di jalanan. Dan selepas mendapat liputan media, barulah polis terhegeh-hegeh nak buat kerja. Itu pun sekadar ala kadar je. Sekadar drama untuk tunjuk dekat media yang dorang dah menjalankan siasatan. Walaupun macam tu, polis berjaya mendapatkan maklumat yang rata-rata kanak-kanak yang hilang ni dilihat berada di sepanjang jalan 100 meter yang memisahkan kawasan Setinggan dengan Sektor 31. Mereka menggelarkan satu part dekat jalan tu sebagai The Black Hole. Secara spesifik, Black Hole ni adalah kawasan tangki air di mana budak-budak ni selalu bermain. Walaupun polis dah tahu tempat terjadinya kehilangan budak-budak ni, still polis mengambil perkara ni acuh tak acuh je. Polis hanya buat rondaan sekali-sekala je guys. Macam Abang Boy cakap awal-awal tadi, polis memang malas nak buat kerja. Diorang ronda dekat kawasan tu hanya cukup syarat je. Walaupun macam tu, masih ada kes budak yang hilang. Dalam pada masa yang sama, jiran-jiran ni dah start komplain terdapat satu bau busuk yang datang daripada rumah bernombor D5. Aduan telah dilakukan oleh jiran-jiran, akan tetapi seperti biasa, semuanya tak diendahkan. Pada masa ni, rata-rata mak bapak memang takut gila tau. Akan tetapi yang peliknya, dorang masih membiarkan budak-budak tu bermain dekat Black Hole tu. Sampailah satu masa, tengah budak-budak ni bermain, dorang terjumpa satu beg plastik hitam yang berbau sangat busuk. Bila dorang mendekat, dorang ternampak jari jemari terkeluar daripada beg tu. Satu report telah dibuat dan korang nak tahu apa yang terjadi? Polis datang, ambil beg plastik tu dan terus buang. Dorang bagi tahu kepada orang ramai apa yang budak-budak tu jumpa adalah bangkai haiwan. Dorang langsung tak siasat satu apa pun. Di penghujung tahun 2005, kes budak-budak hilang makin meningkat dan polis tak ada perkembangan positif mengenai kes ni. Secara purata, satu budak-budak akan hilang setiap 15 hari. Rata-rata masyarakat dah suspek dah yang rumah bernombor D5 ni mesti ada kaitan dengan misteri kehilangan budak-budak. Salah satu sebabnya adalah jarak rumah D5 ni sebenarnya hanya bersebelahan je dengan Black Hole. Dan lagi satu sebab adalah bau busuk yang keluar daripada longkang pembetungan rumah tu. Walaupun macam tu, langsung tak ada tindakan apa-apa daripada pihak berkuasa. Memang besar payung dia guys. Akan tetapi semuanya berubah pada 5 hari bulan Mei tahun 2006. Seorang bapa yang bernama Nan Lal pergi membuat report polis tentang kehilangan anak perempuannya. Dan kali ni bukan kes budak-budak hilang tau. Kali ni seorang wanita berumur 20 tahun yang bernama Payal didapati hilang. Seperti biasa, polis buat acuh tak acuh je. Polis membuat adaiannya anak perempuannya melarikan diri mengikut boyfriend. Nan Lal memang tak puas hati. Sebabnya adalah anak perempuan ni bekerja sebagai orang gaji di rumah bernombor D5 tu. Sebelum Nan Lal ni pergi ke balai polis, dia telah mengetuk rumah bernombor D5 tu dan tuan rumah tu berpura-pura mengatakan yang dia tak kenal pun Payal. Walaupun ditolak oleh polis, Nan Lal masih tak puas hati guys. Kalau compare dengan family-family lain ni, Nan Lal ni bukan orang susah. Kira macam working class lah. Dia di antara sepadan B40 dengan T20. Lebih kurang macam tu lah. So si Nan Lal ni memang buat kecoh lah. Dia kontak sana sini. Siapa saja yang boleh membantu dia dalam pencarian anak dia. Dia telah berjaya memujuk bekas pengerusi ahli jawatan kuasa penduduk yang bernama Mishra untuk menolongnya. Benda ni pun selepas 5 bulan kehilangan Payal. Pada pertengahan bulan Disember 2005, Nan Lal bersama dengan Mishra dan 2 orang ahli jawatan kuasa pergi ke longkang pembetungan belakang rumah bernombor D5 ni. Sedang diorang memeriksa longkang-longkang tu, mereka terjumpa satu mayat yang telah mereput di sebalik sampah-sampah yang bertimbun. Akhirnya, satu kertas siasatan telah pun dibuka dan rumah misteri bernombor D5 tu telah diserbu. Pada masa ni, seorang je yang berada dekat dalam rumah tu. Lelaki ni bernama Surinder Kohli telah ditahan untuk membantu siasatan. Tak perlu banyak pun guys.
Baru kena getak sikit je, Kohli terus mengaku yang dialah yang membunuh Payal. Apa yang mengejutkan adalah Payal sebenarnya bekerja bukan sebagai orang gaji, akan tetapi adalah seorang call girl ataupun pelacur. Payal ni telah diupah untuk datang 2 kali sebulan dan dibayar sebanyak RM25,000 untuk servisnya. Kalau convert dengan ringgit Malaysia lah, adalah lebih kurang RM1,300 lah. Nak tahu tak apa yang lagi gila? Sebenarnya Nanlal, bapaknya melacurkan anaknya sendiri kepada golongan-golongan elit di kawasan sektor 31 tu. Gila dia punya plot twist. Kohli telah mengaku yang pada malam kejadian, Kohli telah menghubungi Payal untuk memperkenalkannya dengan klien-klien baru. Semasa menunggu, Kohli mencuba untuk mengayat Payal ni tetapi ditolak. Dengan perasaan marah, dia dengan tak sengaja telah mencekik Payal hingga tidak bernyawa lagi. Kohli cuba untuk menjalinkan hubungan intim dengan mayat Payal tetapi gagal. Pada awalnya, polis hanya menyiasat kes kehilangan Payal je. Tetapi polis membuat andaian kalau Kohli boleh bertindak ganas terhadap Payal, ada kemungkinan yang Kohli juga bertanggungjawab dalam kes kehilangan budak-budak jalanan di sekitar kawasan sektor 31. Pegawai siasatan menunjukkan gambar-gambar budak-budak yang hilang tu dan secara sukarela Kohli memberitahu polis yang dialah orang yang bertanggungjawab membunuh budak-budak tu. Dia bagi detail apa yang sebenarnya yang berlaku. Pada mulanya dia hanya mengaku membunuh seramai 5 orang budak je. Dia telah merogol dan meliwat budak-budak tu sebelum mencekik dorang sehingga mati. Dia bagi tahu yang dia melupuskan mayat mangsa-mangsanya dengan cara mengerat bahagian tubuh budak-budak tu dan memasukkan kat dalam beg plastik sampah. Dia membuang keratan tubuh tu di belakang rumah D5 dan kemudiannya meletakkan sampah-sampah lain di atas untuk cover bau bangkai yang busuk. Ada juga bahagian tubuh yang dibuang dekat dalam sistem pembentungan. Polis telah memecah masuk rumah kediaman D5 tu dan pemilik sebenar rumah tu, Moninder Singh Pander, telah pun ditahan. Terdapat satu bilik dekat dalam rumah tu yang penuh mengandungi pakaian dan barang kepunyaan mangsa-mangsa. Pada masa ni, orang kampung memang dah kecoh dah weh. Memang riot gila lah. Dorang ke rumah tu dengan harapan dapat menjumpai mayat ahli keluarga dorang. Polis kemudiannya telah mengorek bahagian laman belakang rumah D5 dan mereka berjaya menjumpai sebanyak 17 rangka mayat kanak-kanak di depan penduduk kampung, depan ahli keluarga mangsa. Hanya 5 daripada 17 rangka tu telah dikenal-pasti oleh ahli keluarga. Dan keesokan harinya barulah dorang menemui mayat Payal di kawasan yang sama. So in total sebanyak 19 mayat ditemui di kawasan rumah D5. 11 daripadanya adalah rangka kanak-kanak perempuan. Mereka menggelarkan rumah ni The House of Horror. Semua kawan-kawan kepada Moninder macam tak percaya yang Moninder ni adalah seorang pembunuh yang kejam. Mereka mengatakan yang Moninder ni sebenarnya memang cool gila dan seorang yang baik. Moninder dilahirkan dalam keluarga yang kaya dan berpengaruh. Dia berjaya dalam perniagaannya disebabkan payungnya besar gila guys. Dia ada kabel dengan pembesar-pembesar negeri dan ahli politik. Kalau tengok daripada luar, Moninder ni macam biasa je. Dia orang kaya dan tak ada apa-apa yang pelik pasal dia ni. Keluarga dia pun macam bahagia je. Tetapi di sebalik tabir, dia menyembunyikan satu perangai yang sangat-sangat buruk. Rumah bernombor D5 ni adalah sebenarnya rumah kedua, rumah persinggahannya untuk membuat perkara-perkara terkutuk. Dia ada rumah lain sebenarnya, dan rumah tu adalah rumah isteri dan anaknya tinggal. Sebelum tangkapan, isteri Moninder sebenarnya sedang dalam proses menuntut cerai. Walaupun nampak macam normal je, nampak macam biasa je, tetapi si Moninder ni, kaki minum guys, kaki perempuan, kaki isap dadah dan macam-macam lagi lah. Dia mengaku yang dia mempunyai nafsu seksual yang sangat luar biasa. Dia punya tabiat adalah melanggan pelacur, dan salah seorang pelacur yang selalu dilanggannya adalah Payal. Semua okey je sebenarnya, tetapi setelah sekian lama si Payal ni duk keluar masuk daripada rumah tu, dia mula mengesyaki tentang ada yang tak kena di antara Moninder dan Kohli. Dia juga terjumpa bilik yang mengandungi pakaian budak-budak tu, dan dia suspek Moninder dan Kohli adalah orang yang bertanggungjawab tentang kes-kes kehilangan dekat area berdekatan. Dia mula menggugut Moninder untuk membayarnya lebih. Moninder kemudiannya telah mengarah Kohli untuk membunuh Payal untuk menutup mulutnya. So apa sebenarnya yang Moninder dan Kohli buat dengan budak-budak yang hilang tu? Moninder Singh sendiri mengaku yang pada 2 tahun sebelumnya dia telah pergi bercuti di Thailand, dan dekat sana dia telah didedahkan dengan CP. Dan bila dia balik ke India, dia mula menculik kanak-kanak jalanan yang banyak terdapat berhampiran rumahnya. Apa benda yang dia buat sebenarnya?
Dia telah melakukan perkara terkutuk ke atas mangsa-mangsanya. Dan selepas dia selesai, dia akan pas ke Collie pula untuk settlekan. Collie ni pula memang kontra habislah dengan perangai si Moninda ni. Collie ni lebih pendiam dan pemalu. Dia adalah seorang yang tak banyak cakap dan menurut je perintah. Pada umurnya 8 tahun, dia telah berhenti sekolah dan bekerja sebagai penyembelih haiwan di kedai bapanya. Dia menggunakan pengalamannya untuk mengerat mangsa. Menurut rekod bedah siasat, setiap potongan adalah terperinci dan bersih. Menurut ahli psikologi yang menemubual Collie mempunyai masalah ereksi. Ini membuatkan Collie mempunyai fantasi seksual yang sangat luar biasa. Collie mengaku yang dia pernah berjumpa dengan Bomoh, dan Bomoh tu mengatakan penyakit Collie ni akan sembuh sekiranya Collie mengadakan hubungan seksual dengan mayat. Hei, kena scam teruk mamat Collie ni. Apa yang dikatakan oleh Bomoh tu ditambahkan pula dengan fantasi seksualnya. Collie merealisasikan fantasinya dengan budak-budak jalanan. Dia akan pergi ke tangki air berdekatan dan akan mengumpan budak-budak ni dengan coklat dan gula-gula. Dia kemudiannya akan bawa budak-budak ni ke rumah bernombor D5 dan di sinilah dia akan membunuh budak-budak tu. Setelah mangsanya sudah tidak lagi bernyawa, dia akan mengadakan hubungan seksual dengan mayat budak tu. Setelah selesai, dia akan memotong mayat tu dan membuangnya di longkang dan menanam sebahagian besar daripada mangsanya di laman rumah. Selalunya Collie akan bersendirian di rumah. Tetapi ada kalanya si Moninda ni akan balik semasa Collie ni melakukan perkara terkutuk tu. Instead of memarahi Collie, Moninda pun join sekaki guys. Namun menurut Moninda, dia hanya melakukan hubungan seksual je dengan budak-budak tu masa mereka masih hidup. Selebihnya akan diserahkan ke Collie untuk settlekan. Seramai 6 anggota polis telah dilucutkan jawatan mereka atas alasan cuai semasa bertugas dan tak mengendahkan aduan rakyat. Mereka dikatakan telah menerima rasuah daripada Moninda untuk menutup mulut. Tekanan daripada penduduk sekitar dan ibu bapa kepada mangsa telah memaksa polis tempatan untuk menyerahkan kes ni ke pihak tertinggi. 2 bulan kemudian, kes ni telah dibicarakan dan mahkamah mendapati hanya Collie je yang bersalah. Dia telah disabitkan kesalahan membunuh seramai 19 orang mangsa dan dijatuhkan hukuman mati. Moninda telah dilepaskan disebabkan dia hanya bersalah atas tuduhan bersubahat sahaja dan hukuman penjara selama 2 bulan tu dah memadai untuknya. Badan Siasatan CBI ataupun Central Bureau of Investigation mengatakan yang bukti-bukti yang mengaitkan Moninda hanya bukti mengikut keadaan je ataupun circumstantial evidence. Mereka telah mengambil bulat-bulat pengakuan daripada Collie dalam pensabitan ni. Ada yang mengatakan yang CBI ni telah menerima rasuah disebabkan mereka mati-mati defend si Moninda ni. Tetapi apa yang terjadi adalah pada hari penangkapan Moninda ni, dia sendiri telah mengaku bersalah. Dia mengatakan yang dialah orang yang menyuruh si Collie ni untuk kidnap budak-budak ni mengikut mood dia. Dia tambah lagi yang dia akan menyimpan budak-budak tu untuk parti yang dia selalu anjurkan dan akan bergila-gila merogol budak-budak tu dengan para tetamunya. Dia kemudiannya akan pas ke Collie untuk melupuskan mayat. Dokumen pengakuan ni telah disorok oleh CBI daripada pengetahuan mahkamah. Tetapi ada plot twist dia guys. Pegawai polis yang mengambil pengakuan ni pada mula-mulanya sempat membuat salinan fotostat dan menyerahkan salinan tu kepada salah seorang bapa mangsa. Tetapi pada 1 hari bulan September, bapa mangsa didapati mati di rumahnya. Punca kematian adalah lemas di dalam tub mandi. Tetapi yang peliknya, terdapat keretakan di kepala dan tulang di tangannya telah patah. Menurut jirannya, rumah bapa mangsa ni telah beberapa kali didatangi oleh pegawai polis sebelum dijumpai mati. Fishy kan? Memang fishy gila kot. Memang macam movie Tamil. Rata-rata masyarakat suspek yang dia telah dibunuh untuk menutup mulutnya. Ingatkan dah habis kat situ dah? Oh tak guys, ada plot twist lagi. Salinan fotostat pengakuan Moninda ni sebenarnya telah disimpan oleh isteri mangsa. Isteri mangsa lah yang menyerahkan salinan ni kepada pihak pendakwa dan bukti ni telah dikemukakan sebagai bahan bukti di mahkamah. Dengan ini, Moninda sekali lagi dibicarakan pada 13 hari bulan Februari 2009 atas pertuduhan pembunuh dan kali ini Moninda tak terlepas. Collie dengan tim guamannya yang baru telah membuat kenyataan yang dia telah dipaksa oleh polis tempatan dan juga CBI untuk mengaku bersalah. Dia telah dijadikan kambing hitam untuk kes ni. Dia mengatakan yang kerjanya hanyalah mengumpan kanak-kanak ni dan melupuskan mayat setelah Moninda puas menggunakan mereka. Salah satu aspek yang menarik pasal kes ni adalah
Beberapa bahan bukti hilang semasa dalam perbicaraan. Antaranya adalah 3 mayat. Ni mayat tau, bukan lighter rokok. Lighter rokok tu memang selalu hilang, aku tahu. Ini mayat, dia boleh hilang. Dan lagi satu adalah kesemua mayat ni tak ada organ dalaman. Ada spekulasi yang mengatakan Moninda dan Collie telah menjual organ-organ dalaman mangsa-mangsanya dalam pasaran gelap. Semua ni disebabkan jiran belakang rumah Moninda adalah seorang doktor yang pernah disabitkan kesalahan menjual buah pinggang di pasaran gelap. Siasatan mengenai kes ni langsung tak dijalankan. Siasatan mengenai CP dan pemerdagangan manusia juga diabaikan. Walaupun terdapat bahan bukti berupa video dan gambar CP di dalam komputer riba milik Moninda. Pada Mei 2022, hanya 19 orang mangsa saja yang ditemui dan Collie telah disabitkan dengan 16 pertuduhan dan didapati bersalah di atas 13 pertuduhan, manakala Moninda disabitkan dengan 6 pertuduhan dan didapati bersalah di atas 3 pertuduhan. Kedua-duanya dijatuhkan hukuman mati mandatori dan sekarang ni mereka masih meringkuk dekat dalam penjara sementara menunggu hukuman. Daripada awal-awal lagi, salah laku dan penerimaan rasuah daripada pihak berkuasa memainkan peranan besar dalam kes ni. Mereka memilih untuk mendiamkan diri dan menerima rasuah daripada membela nasib rakyat. Abang Boy yakin kalau mereka bersifat telus dan adil, Moninda dan Collie takkan berleluasa sampai 2 tahun lamanya. Mangsa-mangsa setan berdua ni takkan sampai 19 orang weh. Ini 19 orang yang diorang jumpa. Angka sebenarnya dikatakan mencecah 100, tetapi sehingga ke hari ni setan berdua ni hanya mendiamkan diri. Kita takkan tahu berapa sebenarnya angka mangsa-mangsa mereka. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. So akhir kata, jangan nakal-nakal, be awesome, stay creepy. Assalamualaikum.